Okey, kita akan kira turun untuk pembentangan belanjawan 2022 ataupun bajet 2023. Belanjawan 2023 ataupun bajet 2023 dan sudah pastinya bajet 2022 memberikan gambaran bahawasanya ini merupakan penanda aras kepada apa yang telah pun digagaskan oleh Kerajaan Pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Untuk kita bercakap tentang bajet 2023 ini, tingkat kemahiran buka peluang anak muda. Jadi ini satu perkara yang baik kerana kita melihat dengan pelibatan institusi dan juga pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan bajet 2023 akan dapat diterjemahkan pada golongan sasa. Saya akan bersati untuk bersama dengan tetamu yang kita jemput pada hari ini, iaitu Tuan Dazuki Daud Elias Zakaria, juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Kluster Kerjaya iLead. Terima kasih Tuan bersama dengan kami. Dan juga Tuan Muhammad Fazril Ismadi Fauzi, Presiden Gabungan Pelajar Semenanjung Malaysia GPMS. Terima kasih bersama dengan kami. Alhamdulillah. Okey, terus saja kepada membuka peluang bagi meningkatkan kemahiran anak muda. Jadi mungkin disediakan dan juga iLead memandang perkara ini sebagai satu perkara yang mustahak untuk disegerakan dalam meningkatkan peluang kemahiran anak muda, Tuan. Okey, terima kasih kepada pihak RTM kerana jemput kami selaku iLead daripada Kementerian Pendidikan dan Sukan. Terlebih dahulu saya menggunakan iLead itu sendiri. So iLead ini adalah satu agensi di bawah Kementerian Pendidikan dan Sukan yang mana asalnya iLead adalah BTN, telah ditransform kepada Kementerian Pendidikan dan Sukan, yang mana kami mempunyai 4 kluster, iaitu kluster kepimpinan, kluster kenegaraan, kluster moden insan dan kluster kerjaya. So hari ini saya mewakili kluster kerjaya dan kita akan bincangkan tentang kemahiran soft skill atau kemahiran insaniah. Kita tak nak sebut tentang kemahiran teknikal. Itu bukan kita punya part, tapi kita kepada kemahiran insaniah. Untuk makluman juga, bajet akan datang, akan dibentangkan dalam masa terdekat dan kita harapkan allocate tentang bajet tentang kemahiran insaniah itu juga perlu diambil kira. Oleh kerana kadang-kadang kita tengok kalau di peringkat universiti pun 90% atau 80% most kepada akademik. Tapi selebihnya kurang kepada kemahiran insaniah ataupun soft skill. Jadi kita harap kerajaan akan mengambil serius tentang bajet untuk kemahiran insaniah sebab kita lengkapkan nilai tambah kepada pencari kerja ataupun mahasiswa untuk keluar untuk dapat pekerjaan. Betul. Itu untuk peringkat awal lah. Ini boleh membantu mereka juga untuk sebagai adding point kepada mereka dalam mengejar pekerjaan yang diidamkan. GPMS, sudah pasti banyak usaha dilakukan, banyak sokongan, malah desakan daripada pihak GPMS untuk memastikan agar isu berkaitan anak muda, mahasiswa ataupun golongan belia ini dapat ditangani. Jadi apa yang difikirkan sesuai dalam kita mengira detik turun tentang bajet 2023? Baik, pertamanya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada SPM dan sebagainya jemput GPMS pada hari ini. Yang keduanya, sudah semestinya bajet 2023 GPMS sebagai satu badan yang menjaga pendidikan anak Melayu dan sebagainya. Kita mengharapkan kerajaan pada kali ini untuk memberi fokus yang khusus kepada pendidikan, bajet khususnya, termasuk apa seperti kita punya sahabat sebut tadi berkaitan dengan kemahiran punya bajet. Fokus kalau kita lihat nak menangani orang panggil apa, perkara yang melibatkan pendidikan ni, bajet tu sangat penting lah. Itu antara formula yang perlu kerajaan tengok. Dan kita pun kena tengok kadar kemiskinan sekarang ni dah berapa banyak, dan juga apa ruang yang ada, apa gerak kerja yang ada yang perlu kita fokuskan. Dari segi kemahiran ini adalah satu alternatif yang perlu kita tengok, perlu kita ambil kira hari ini untuk memastikan bahawa kemahiran ini dipilih sebagai satu cabang baru, trendsetter baru kepada mana-mana belia di luar sana, khususnya mereka yang tak berapa minat dengan akademik. Ataupun mungkin yang kurang cemerlang. Betul, yang kurang cemerlang. So itu direction yang kita perlu tengok lah. Okey, sebenarnya banyak pilihan untuk anak muda ini berjaya, tetapi dalam kerangka bidang dan juga penumpuan cita-cita masing-masing. Kemahiran insaniah disebutkan oleh Tuan Dazuki tadi, kita nak ketahui dengan lebih lanjutlah. Tadi disebutkan kemahiran insaniah ini penting, cumanya bagaimana ia penting dan apa antara kemahiran-kemahiran insaniah yang dirasakan perlu sesuai dalam keperluan kehendak semasa pada ketika ini. Okey, terima kasih. So kemahiran insaniah ini kita banyak, dia fokus dia banyak. So dalam keadaan sekarang, keadaan ekonomi sekarang dengan keadaan kita ke era endemik dan sebagainya, tapi kestabilan tetap kerjaan tu agak tak berapa stabil. Especially dalam konteks buka bermaksud keadaan ketidakpastian dengan konflik dan sebagainya, dengan keadaan belia tak tahu hala tuju pekerjaan yang sekarang ni yang berubah secara drastik oleh kerana pandemik dan sebagainya. Dan juga bila kita lihat sekarang ni, kadang-kadang ada yang
kerjaya ataupun profession yang tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang oleh kerana desakan permintaan digitalisation dan sebagainya perlu berubah. Jadi majikan nampak benda ni perlu ditangani dengan segera dengan boleh boleh-boleh ni mengambil inisiatif terhadap perubahan ni dengan keadaan yang segera. Yang ketiga, kita tengok kadang-kadang akademik sekarang ni tak menjamin pekerjaan dan tiada lagi yang boleh dikatakan sebagai bidang tu akan menjamin pekerjaan. Even sekarang doktor pun sekarang pun susah juga. Walaupun dulu time saya dulu memang doktor tu memang ditunggu-tunggu untuk dapat pekerjaan, tapi sekarang ni profession technical, doktor, pilot semua pun dah tidak menjamin pekerjaan. Jadi itu yang boleh kita nilai tambah dengan keadaan soft skill ni. So soft skill kadang dia ambil akademik dan kita tengok rata-rata pun pelajar-pelajar sekarang ni kalau kita tengok statistik SPM pun memang tinggi tingkat. Jadi orang bijak pandai budak-budak terlalu ramai. Jadi bagaimana dia nak balancekan untuk mendapat pekerjaan dan penciptaan pekerjaan. So kemahiran insaniah ni lah amat penting untuk mereka menembusi pasaran pekerjaan ataupun penciptaan pekerjaan. Sebagai contoh, katalah mereka ambil satu jurusan, tapi kita adaptkan sekali dengan insaniah. Program insaniah ni kemahiran skill. Kemahiran skill ni, soft skill ni kadang macam pembuatan keputusan, foresight, lepas tu kerjasama. Itu antara yang pembentangan yang efektif. Kadang-kadang kalau akademik dia bagus tapi dia tak boleh nak menyampaikan idea dengan berkesan pun no point juga. Jadi kemahiran ni amat penting dengan keadaan sekarang ni. Itu dari pandangan saya. So technical memang part penting, tapi insaniah tu kalau boleh balance kan. Kadang-kadang mungkin dia sekarang ni situasi kita tengok kadang-kadang dia tak sama pekerjaan dengan apa bidang yang dia ambil, akademik dia ambil. Jadi rata-rata pun sekarang tak sama. Jadi dia kena pandai menyesuaikan sendiri, pandai mengalih daripada apa yang dia ada kepada apa yang sepatut dia ceburi dengan keadaan semasa sekarang. Yalah, kadang-kadang ada yang cemerlang di atas kertas, tetapi dari segi soft skills, verbal skills dan juga presentation skills itu mungkin sedikit lacking ataupun kurang di situ. Tuan Fazrin, difahamkan ada satu laporan berkisar tentang bagaimana penerimaan dan juga keputusan yang diambil oleh lepasan SPM untuk tidak menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana dilihatkan kepada karier bidang pekerjaan dalam bidang gig economy, bidang digital ini lebih menguntungkan, lebih lukratif kalau boleh digambarkan. Jadi mungkin ini menimbulkan perdebatan apakah generasi muda SPM leavers pada kali ini sudah tidak berminat untuk menyambung dalam bidang akademik. Okey, soalan menarik. 72%, 72.1% mengatakan bahawa mereka tak minat untuk sambung belajar. Sebenarnya benda ni kita kena menilai balik based on apa tujuan sebenar belajar tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, pengaruh influencer dan sebagainya hingga menarik mereka-mereka ni menggambarkan kekayaan dan sebagainya. Betul, benda tu memang itu adalah satu sumber yang diorang nak dan diorang nak capai. Tapi nak tak nak kita kena ingat juga bahawa pendidikan tu bukan sahaja belajar untuk dapat kerja, tak. Itu mindset yang kita perlu ubah. Belajar ni ataupun nak mendapatkan pendidikan, ilmu dan sebagainya, segala benda di universiti, di kolej-kolej dan sebagainya ni bukan untuk hanya sekadar untuk dapat kerja. Tetapi ia adalah satu penambahan ilmu, nilai untuk kita berfikir dengan lebih baik. Itu sebenarnya yang patut kita fikir. Dan saya rasa kepada pelajar-pelajar SPM yang terpengaruh, nak tak nak jadi somebody terpengaruh dengan influencer dan sebagainya, kena belajar juga. Dia orang pun belajar. Dia orang pun nak ambil satu bidang, berjaya dalam satu bidang, dia orang belajar. So sama juga dalam konteks ni, ilmu tu sangat penting, bukan untuk sekadar kerja. Mahasiswa kita pun perlu fikir ke arah ni, bukan berada di universiti, dah habis belajar, dah graduate, oh aku nak dapat kerja. Tak. Itu hanyalah satu peningkatan untuk diri kita sendiri, ilmu kita sendiri. Dan pada pelajar SPM yang rasa dia tidak kurang kemampuan, yang kurang dari segi akademik, kita sebenarnya banyak institut latihan dan sebagainya. Apatah lagi bersama dengan iLead pada hari ini, kita banyak ruang, banyak program yang berkaitan dengan kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ni simple saja. Maksud insaniah tu adalah kemanusiaan. Itu
yang perlu diberi balik, diajar balik pada semua pihak. Khususnya masyarakat kita dan juga para belia pada hari inilah. Itu adalah peluang-peluang yang ada dan saya harap yang mana berada di selepas SPM ni, kita boleh masuklah. Kalau tak berminat akademik, masuk kemahiran. Upgrade kita punya skill. Segala benda. Itu yang saya nampak. Saya pun nampak dari segi lepasan SPM yang tidak menyambung pelajaran ni, mungkin dia terpengaruh, betul kata, dia terpengaruh dan dia nampak dia mudah mendapat pendapatan. Even sekarang ni kalau dia buat food grad ke apa semua, nampak cepat dia dapat dan dia berbanding yang kawan dia menyambung pelajaran dan tidak mungkin dia mengapa bahawa tidak menjamin pekerjaan selepas walaupun mereka dapat degree atau diploma dengan keadaan kekangan nak bayar pinjaman PTPN dan sebagainya. Jadi mungkin dia ambil jalan pendek pintas dengan terus bekerja tidak menyambung pelajaran. Tapi kita nampak benda itu sebagai satu negatif kepada keadaan negara kita. Kepada negara kita perlu melahirkan rakyat yang bunyi tahap akademik yang bagus. Jadi peluang itu perlu diambil dan kemudahan pinjaman dan kemudahan pendidikan memang luas terbentang di Malaysia ni. Walaupun contoh di kita di KBS ada ILKBS, Institut Kemahiran Belia Negara. Masuk pun percuma dan dibayar allowance. Tanpa mengeluarkan duit sendiri untuk menyambung pelajaran. Sampai situ saja kerajaan membutuhkan untuk pendidikan kita punya anak belia semua dan sebagainya. Jadi sepatutnya rebut peluang. Jangan anggap bahawa lepas SPM tu kita mudah dapat pendapatan ataupun duit, kita tak nak menyambung pelajaran. Itu satu pengembangan yang tak baguslah bagi negara kita. Ya, Tuan Fazrin, dari sebalik peratusan yang tinggi pelepasan SPM tidak ingin menyambung pelajaran ini, baru-baru ini keputusan UPU diumumkan. Jadi ramai yang mengeluh kerana tidak mendapat jurusan ataupun kos yang diingini, khususnya pada jurusan-jurusan yang kritikal. Dan ini menimbulkan perdebatan. Di sebalik ramai yang tidak memohon, ramai juga yang tidak mendapat penempatan di tempat-tempat dan juga jurusan yang tidak diingini. Mungkin sudah tiba masanya pihak pentadbiran melihat universiti yang berteraskan kemahiran diwujudkan supaya bukan sahaja universiti akademik tapi universiti kemahiran juga turut menjadi pilihan utama. Betul. Dia berbalik kepada orang panggil academic industry relation. Okey. Yang ni saya rasa kerajaan pun dah mula menilai, dah tengok secara keseluruhan dan juga menjurus ke arah mana kita nak tengok dari segi bidang profesional ni tahap dia dah kat mana sekarang ni. Okey. Mungkin ada yang dah tepu dan setuju untuk cadangan TVET teknikal. Kita perlu ke arah TVET ni, kemahiran ni untuk tubuhkan lebih banyak lagi dan orang panggil jadi satu trendsetter. Sebab tu saya kata tadi trendsetter untuk anak-anak muda ni yang tak berminat bidang akademik masuk kemahiran ramai. Itu adalah satu perkara yang bagus dan satu ruang ataupun satu fokus yang perlu kerajaan tengok. Tambahan pula bajet 2023 ni kerajaan perlu lihat dan juga perbesarkan lagi dekat area situ lah. Kan kalau kata bajet tu sama je macam sebelum ni, saya rasa perkara ni takkan berjalan lah. Okey, untuk harapan bajet. Okey, tentang tadi berkatakan tentang teknikal dan sebagainya. Jadi daripada pihak kami pun Kementerian Belia dan Sukan daripada ILIT pun ada dalam insania tu fokus kepada mindset. Okey. So rata-rata kita nak jadikan belia-belia anak muda ni walaupun dia masuk teknikal tapi dia bukan hanya kepada mencari pekerjaan. Tapi malah mencipta pekerjaan. Tapi mindset anak-anak muda kita bila masuk bidang teknikal pun dia still nak bekerja dengan orang. Still nak makan gaji. Jadi kalau dia beralih kepada penciptaan kerjaan, dia akan membuka peluang lagi pekerjaan kepada orang lain untuk serta dengan dia. Jadi mindset tu kita nak tukar dan itu juga antara modul yang kita terangkan tentang mindset. So berubah daripada mencari pekerjaan kepada penciptaan pekerjaan. Okey. Itu yang kita nakkan, kita harapkan. Okey, untuk bajet 2023 ni apa mungkin harapan daripada pihak? Okey, untuk harapan bagi pihak kami wakili ILIT. So kita harap kerajaan allocate tu biarlah seimbang antara allocate bajet untuk akademik dan juga allocate kepada kemahiran insaniah itu sendiri. Sebabnya bagi saya, pandangan saya, orang yang berjaya akademik tak semestinya berjaya. Tapi orang yang berjaya tentang modal insaniah, kemahiran insaniah, insya-Allah dia akan berjaya. Sebab kita tengok rata-rata katalah usahawan yang berjaya yang akademik dia agak lemah, tapi dia berjaya. Sebab apa dia berjaya? Sebab modal insaniah dia tu yang bagus menyebabkan dia berjaya. Jadi kalau boleh balancekan, jangan tertumpu sebagai akademik tapi kepada itu juga supaya dia boleh survive dan dia boleh mencipta pekerjaan dalam keadaan situasi sekarang ni yang betul-betul tak berapa ni, dia boleh berubah
ke arah kejayaan. Ya, mungkin sudah masanya kita nurture the talents, nurture the skills untuk kita memberikan ruang kepada ruang kerjaya lebih baik. Harapan daripada pihak GPMS ni untuk bajet 2023 tuan? GPMS tak ada benda lain. Perjuangan dia adalah berkenaan dengan pendidikan. So bermakna itulah yang kita harapkan di peringkat GPMS supaya kerajaan menambah baik lagi ataupun beri nilai tambah lagi pada bajet pendidikan. Fokus utama perlulah kerajaan lihat nilai kembali kepada asas kerajaan itu. Contoh macam misalan saya kata apa yang perlu difokus. Kembali pada fokus kerajaan sendiri. Tak perlulah kita menilai benda yang luar yang tak sepatutnya kita fikirkan, tapi kita tinggal kita punya yang sepatut kita fokuskan. Subsidi pendidikan mungkin perlu ditambah. Ya, betul. Kak siswa dah mula kena naik balik dah. Apa yang sebelum-sebelum ni buat, kita perlu laksanakan balik. Kita tambah nilai balik. Dan khusus kepada kemahiran. Perlu dinilai tambahkan balik. Giat mara kita perlu upgrade. ILP kita perlu upgrade dan sebagainya lah yang melibatkan kemahiran. So GPMS berpandangan bahawa saya harap kerajaan Malaysia tumpu fokus kepada bajet 2023 ni ke arah lebih pada pendidikan. Banyak benda kita perlu buat. Banyak benda. Kalau boleh pendidikan percuma sepenuhnya itu mungkin itu ke arah yang lebih baik. Ya, insyaAllah. Terima kasih Tuan Nazrul, terima kasih Tuan Fazrul yang berkongsikan pandangan dan sudah pastinya pengharapan kepada bajet 2023. Lebih kurang dalam 10 hari lagi kita akan mendengarkan apakah bajet 2023 akan dibentangkan di Dewan Rakyat.